Tapi ke belum? Boleh dengar tak? Boleh Ustaz. Sampai mana? Rasanya hari tu berhenti dekat slide yang ada Kimball's analysis. Betul tak? Timbang, case study dah. Eclectic dah. Paradigm dah. Tak habis lah kan? Okey, dah habis lah yang ni. Okay, slide baru. Okay. Okay, kita tengok chapter 2. Okay. Okay, kita tengok Freud, classical psychoanalysis. Okay, overview dia. Psychic determinism, levels of consciousness, effects of unconscious motivation, origin and nature of the unconscious, structures of personality apa dia, id, ego, superego, and intrapsychic conflict, energy hypothesis, anxiety, defense mechanism, sublimation, and medical studies of defenses. Okay. Baik. So dalam kita go through untuk teori, okay, Freud teori ni, so bagi dia individual differences, okay, keperbezaan individu itu, people differ in their ego defense mechanisms which control expression, okay, of primitive forces in personality. Jadi setiap orang ni berbeza, okay, dia punya elah bela diri ego, okay, mekanisme bela diri ego tu, okay, berbeza setiap manusia yang mengawal pengeluaran, okay, pengeluaran desakan-desakan primitif, okay, desakan dasar, okay, dalam personality kita. Jadi ini berbeza antara seseorang dengan yang lain. Dari segi adaptasi dan juga adjustment, okay, mental health involve the ability to love and to work. Okay. Jadi kesihatan mental itu melibatkan kebolehan untuk menyayangi dan untuk bekerja. Kan. Jadi psikoanalisis yang menyediakan satu kaedah, okay, bagi mengatasi, okay, konflik-konflik psikologikal di bawah sedar tadi. Okay. Kemudian proses kognitif dia, okay, pengalaman sedar, conscious experience often cannot be trusted because of distortion produced by unconscious defense mechanism. Okay, jadi pengalaman-pengalaman sedar ni selalunya tidak boleh dipercayai disebabkan oleh gangguan-gangguan herok-perok, okay, yang dihasilkan oleh mekanisme helah bela diri bawah sedar tadi. So mungkin apa yang orang percakapkan, apa yang orang pertuturkan, okay, apa yang orang luahkan itu tidak boleh digunakan pakai 100%, okay, cakapan itu. Okay, kerana apa? Dia bergantung, okay, dia bergantung kepada helah bela diri unconscious tadi, bawah sedar tadi. Jadi kena teroka dulu, kena selidik dulu, baru kita boleh memahami. Mungkin ada beberapa interpretasi terhadap percakapan klien nanti, pesakit-pesakit tadi, kaunselor ataupun psikologis ataupun terapis ataupun clinical psychologist or psychiatrist, boleh interpret, dengan meneroka percakapan-percakapan, peluahan-peluahan yang diluahkan oleh klien ataupun pasien.
dari segi society, all societies deal with universal human conflicts and lead to creation of individual desires. So traditional religion is challenged as a shared defense mechanism. Jadi semua masyarakat berhadapan dengan konflik-konflik kemanusiaan secara universal, yang membawa kepada penekanan ataupun kita kata penyurupan, kehendak-kehendak dan keinginan-keinginan. Maknanya kita tekan dia, kita sorok dia, repress dia. Segala keinginan-keinginan dan kehendak-kehendak yang tidak boleh diterima oleh norma-norma masyarakat itu akan ditekan. Akan dipendam. To repression. Yang dipendam. Jadi agama-agama tradisional dicabar as a shared defense mechanism. Sebagai mekanisme ialah bela diri. Maksudnya apa-apa yang menyalahi norma-norma ataupun rukun ataupun peraturan-peraturan agama itu, jadi orang, manusia tidak berani ataupun malu ataupun takut untuk membuat perluahan terhadap kehendak-kehendak dalaman mereka yang primitif itu. Kerana apa? Kerana bersalahan dengan norma-norma masyarakat dan juga tuntutan-tuntutan peraturan agama itu sendiri. So biological influences. So psychiatric symptoms are explained in psychodynamic terms. Jadi simptom-simptom psikiatrik ini diterangkan dalam pengistilahan psikodinamik lah, instead of biological terms. Bukan saja dalam bentuk biologi, bukan istilah biologi. So biological drive, in particular sexual motivation, provide the basis of personality. Jadi desakan-desakan ataupun desakan biologi, terutamanya motivasi-motivasi seksual, provide the basis of personality. Jadi dia membentuk asas kepada personality. So hereditary differences may influence level of sexual drive ataupun libido and phenomena such as homosexuality. So, boleh dengar tak ni? Saya cakap seorang nanti Boleh kan? Ustaz. Boleh Ustaz. Okey. Okey. Jadi keturunan yang berbeza boleh mempengaruhi tahap dengan desakan ataupun kehendak libido seksual tadi dan juga fenomena-fenomena seperti homosexuality dan sebagainya. So dia mungkin juga bergantung kepada keturunan. So dari segi development, experience in the first 5 years in critical of 4 personality formation lah. Jadi pengalaman awal 5 tahun pertama itu merupakan satu tempoh masa yang agak kritikal dalam pembentukan personality itu sendiri, iaitu peringkat oral, anal, phallic. Kemudian psychosexual conflicts are central. Jadi konflik psychosexual itu merupakan pusat pada perkara ini. So adult personality changes very little lah. Jadi personality orang dewasa ini dia berubah, perubahan dia sangat sedikit saja. So ini dia Sigmund Freud, the father of psychoanalysis. Dia dilahirkan 1856 di Freiburg, Moravia, into a Jewish family, keluarga Yahudi lah. Move at the age of 4 to Vienna. Pada umur 4 tahun dia berpindah ke Vienna. Dia masuk medical school, sekolah perubatan, University of Vienna. Published in 19 Interpretation of Dreams. Buku pertama dia iaitu Interpretation of Dreams pada tahun 1900. Kemudian dia melawat US for 2 weeks, selama 2 minggu pada tahun 1909. Dia meninggalkan Vienna pada tahun 1938 disebabkan oleh keganasan Nazi pada masa itu.
Kalau kita tahu tahun 38 itu, tentera-tentera Nazi Jerman, dipimpin oleh Hitler, memburu, dan membunuh, pengusiran dan penghapusan etnik Yahudi di Jerman pada masa itu. Kalau kita tengok sejarah, sebab itu dia meninggalkan Vienna. Dies in London in 1939. Dia mati pada tahun 39 di London. Apa dia unconscious? Apa dia dunia bawah sedar ataupun tidak sedar? Psychic determinism, level of consciousness, effects of unconscious motivation, origin and nature of the conscious. Tengok. Psychic determinism. So propose that underlying psychological factors cause symptoms and other behavior. Psychic determinism ini dia mencaratkan bahawa faktor-faktor psikologikal yang terselindung tadi yang menyebabkan simptom-simptom dan juga tingkah laku lain. Dengan kata lain, tingkah laku klien ataupun pasien ataupun manusia, kalau tak bukan pesakit ataupun bukan klien tadi, manusia semua itu ditentukan oleh faktor psikologikal yang tersembunyi, yang terselindung. Sebab itu dia kata tadi, percakapan manusia selalunya tidak boleh dipercayai kerana dia disebabkan oleh unconscious defense mechanism. So includes, for example, the impact of traumatic events as causes of psychopathology. Termasuklah contohnya kesan ataupun impact kejadian-kejadian traumatik yang disebabkan oleh as causes of psychopathology. Psychopathology ini maknanya sakit sebarang jenis penyakit mental, dipanggil psychopathology. So, kalau kita tengok Freud theory and its implication in therapy. Teori Freud dan juga implikasi dia dalam terapi. Contoh, the theory described in this chapter which investigates, analyzes the unconscious. Jadi teori menerangkan dalam bab ini, dia mengkaji dan menganalisis dunia bawah sedar, unconscious. A form of therapy that involve exploration of the unconscious. Iaitu satu bentuk terapi yang melibatkan penerokaan dunia bawah sedar manusia. Minda bawah sedar, unconscious. Minda bawah sedar. Boleh faham tu? Boleh, Doktor. Boleh, Ustaz. Levels of unconsciousness. Our mind is like an iceberg. Kalau kita tengok, kita ada conscious, preconscious dan unconscious. So dunia sedar kita sekarang ni hanya maybe 25% saja. 25 hingga 30%. Itu pun kalau sampai lah. Yang paling besar adalah unconscious, dunia bawah sedar. So the majority of our psyche is beneath the surface. Kebanyakan kesedaran kita, jiwa kita di bawah permukaan ini. So dunia yang kita alami, yang kita nikmati, yang kita sensasikan, segala rangsangan dalam kehidupan kita setiap hari ini berapa persen saja. Itu pun kita dah rasa kita dah banyak pengalaman, banyak pengalaman, kejadian-kejadian dan sebagainya. Itu sebenarnya dunia yang paling besar pada diri kita adalah unconscious tadi. So effects of unconscious motivation.
Kalau kita tengok simptom fizikal, coercion, hysteria, form of neurosis in which psychological conflict are expressed in physical symptoms. Coercion hysteria ni yang kita tahu orang selalu, terutama sekali orang perempuan mengalami histeria. Situasi di mana individu tersebut tak sedar kejadian-kejadian yang berlaku pada diri dia dan sekeliling dia pada masa tersebut. Maka dia bertindak di luar kawal dia. Itu coercion hysteria. Iaitu satu bentuk neurosis, satu bentuk gangguan neuro, gangguan mental, in which psychological conflicts are expressed in physical symptoms. Di mana konflik-konflik psikologi tadi dinyatakan ataupun diluahkan dalam simptom-simptom fizikal. Jadi benda tu daripada unconscious mind, dia keluar balik dalam bentuk kejadian, kelakuan-kelakuan, percakapan-percakapan, tindak tanduk yang boleh dilihat dengan kita katakan ada simptom fizikal lah pada fizikal seseorang. Itu kesan unconscious motivation, motivasi minda bawah sedar tadi. Kemudian hypnosis, highly suggestible state, suggestion of the hypnotic influence, the experience and the recall. Iaitu keadaan yang dicadangkan, suggestible state. Maksudnya di sini, cadangan-cadangan hipnotis, ahli-ahli hipnosis tadi, dia mempengaruhi pengalaman dan juga the recall, panggilan semula, apa-apa yang ada pada unconscious mind tadi. Itu panggil hipnosis. Kalau kita tengok orang di bawah pengaruh hipnosis ini, dia boleh menceritakan semua benda. Dia boleh bercakap dengan apa bahasa dan sebagainya. Macam-macam dia boleh berlaku. Sebab dia melibatkan the recall. Tanpa disedari oleh individu tersebut lah. Kemudian psychosis, irrationality of the unconscious, ketidakrasionalan minda bawah sedar tadi, dunia bawah sedar tadi. Kemudian hallucination, hallucination, iaitu melihat gambaran-gambaran, bayangan-bayangan, seolah-olah wujud di depan mata. Itu hallucination. Jadi keadaan macam ni, orang itu mengalami psikosis, gangguan psikik, gangguan jiwa. Psikik itu adalah jiwa, minda. Jadi psikosis, orang sakit jiwa lah, gangguan minda jiwa. Okay. Dreams, mimpi tu, the royal road to the unconscious, iaitu jalan utama ke minda bawah sedar. Royal road, jalan utama, jalan diraja untuk sampai ke unconscious mind, minda bawah sedar. Sebab tu kalau orang mimpi, orang tidur, orang mimpi ini tidak ada batasnya. Awak boleh bermimpi sekelip mata saja berada di mereka, berada di kampung awak, walaupun awak tinggal di hostel, sekelip mata saja awak boleh mengalami peristiwa di kampung dalam mimpi. Nak datang dekat hostel ni bukan main lama. Mohon fasa 1, fasa 2, fasa 3, kena beli tiket, mak ayah hantar berjam-jam, jam tengah jalan dan sebagainya. Tiba-tiba mimpi, sekelip mata boleh balik kampung, boleh sembang dan sebagainya. And then manifest content, recall story. Apa-apa cerita tu keluar balik, keluar semula. Itu manifest content yang boleh yang muncul.
latent content, interpretation. Latent content ni iaitu content ataupun perkara-perkara yang kita tak nampak. Benda yang ada tapi kita tak nampak. Latent content. Dalam bentuk abstract, dalam bentuk konsep-konsep. Perlu kepada interpretation. And then psychology of everyday life. Freudian sleeps, determined by the unconscious. Kemudian humor, we find jokes funny if they provide a safe release for unconscious conflict. Kemudian projective test, the TAT, the Rorschach, the Rorschach in block test dia panggil. TAT ni thematic apperception test. Jadi klien ataupun pasien itu perlu didedahkan dengan instrumen ataupun ujian-ujian tertentu supaya dia menginterpretasi ataupun memberi pandangan ataupun meluahkan pilihan-pilihan dia, pandangan-pandangan dia, apa yang tanggapan mereka dan sebagainya. Itulah diinterpretasi oleh terapis ataupun counselor. Berbantukan kepada ujian-ujian tertentu. TAT biasanya ini klasik punya test. Thematic apperception test dengan Rorschach in block test. So origin and nature of the conscious. Asal. Asal usul unconscious. So repression. Repress. Dimampakkan. Personal experience. Hedonic. Hypothesis. Ini perkara-perkara yang repress tadi. Pengalaman personal, hypothesis yang menyeronokkan. Struktur personality kalau kita tengok id, ego and super ego. Id ini adalah pleasure, principle, primitive, libido. Id ini adalah nafsu dan kehendak kehaiwanan semata-mata tanpa dipandu oleh akal dan moral. Contoh kalau kita tengok, kalau lapar dia makan. Kalau dia nak apa-apa dia buat saja. Itu nafsu ataupun kehendak basic, asas, desakan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Kalau lapar makan. Lagi apa lagi? Kalau dahaga minum dan sebagainya. The pleasure principle.
Baik. P. Pleasure, principle, primitive, libido. Contohnya ayam. Tadilah saya buat contoh. Ayam tidak terikat dengan Bengonglah internet kita buka mak. moral apa kan. Jadi ayam dia tengok makanan itu makan. Ayam tak pernah nampak ayam, dia tengok makanan, dia berfikir sejenak ataupun ditanya kawan dia, ni makanan siapa ni? Ada tak ayam tanya kawan dia, makanan siapa ni? Tak, dia terus makan kan. Bagi dia tidak ada peraturan. Selagi mana dia selamat dengan makan tu, dia makan. Yang kecuali ada penghalang. Ada penghalang. Itulah E. Nafsu kehaiwanan semata-mata. Yang bukan libido. Kemudian ego, reality principle, mature, mediator. Libido ni, dia ada sistematik sedikit. Contohnya, kalau dia lapar, dia nak makan. Dia nak makan, dia tengok. Tengok, selamat tak dia makan. Dia sedikit makan. Dia ambil kira hal sekeliling dan sebagainya. Dia tak terus ambil makan tu. Kalau hak orang, dia tangguh dulu dan sebagainya. Tapi masih lagi bukan moral yang tinggi lah, ada sedikit kematangan dan sebagainya. Kalau super ego ni, dia ideal, girl, internal voice of restriction. Dia ada konsep pemahaman tentang boleh tak boleh. Contoh kalau kita dalam agama, halal ke tak halal, dilarang ataupun tidak dilarang dan sebagainya. Inilah mekanisme yang mengawal mengawal seseorang itu supaya jadi bermoral, tidak jadi ganas dan sebagainya. Dia ada rasa bersalah, kalau mencuri tak boleh, rasa bersalah, berdosa dan sebagainya. Ini super ego. Kalau masih lagi di tahap ego, dia cuba cari jalan lagi untuk memuaskan nafsu dia, tetapi secara bersistematik, tidak bersembrono lah. So boleh faham konsep ni? Boleh Ustaz. Ustaz, Ya, Ustaz saya ada soalan. ya. Kan contoh kalau orang yang berhalusinasi tu kan Ustaz kan, dia ada sixth sense kan, tu sebab dia kena gangguan makhluk halus ke ada faktor lain juga sebab gangguan kita berhalusinasi ni Ustaz? Okey. Kalau belajar, sebab tu saya kata faham betul-betul subjek yang asas. Kenapa orang itu berhalusinasi? Halusinasi, kita tengok neurotransmitter, hallucinogen. Hallucinogen, halusinasi. Kan? Baik. Ini semua berkait dengan ketidakseimbangan cecair dalam otak. Itu neurotransmitter. Gangguan-gangguan ini disebabkan oleh ketidakseimbangan cecair dalam otak, cecair kimia dalam otak yang menyebabkan imbalance. So, ia tidak harmoni. Jadi, minda kita akan timbul pada minda kita, muncul pada minda kita. So, bayangan-bayangan, urutan-urutan cerita dan sebagainya yang kita rasakan kita mengalaminya secara sedar. Yang kita mengalaminya secara sedar. Itu penerangan dari sudut biologi. Baik. Penerangan dari sudut konvensional, secara primitif, secara tradisi, secara budaya,
keadaan ataupun situasi halusinasi dan delusi adalah disebabkan pengaruh makhluk halus, jin ataupun syaitan. Dengan kata lain, seseorang itu kena gangguan dan sebagainya lah. So, jadi ini adalah dua perkara, dua penerangan terhadap satu tingkah laku yang sama, dari dua sudut yang berbeza. Satu penerangan secara biologi dan satu penerangan secara kepercayaan. Secara kepercayaan. So kita nak pilih apa yang sebenarnya. Adakah ini biologi semata-mata ataupun melibatkan kedua-duanya ataupun gangguan semata-mata. Cakap apa? Jadinya di sini dalam nilai kepercayaan, dalam nilai kepercayaan beragama dan sebagainya, kewujudan makhluk-makhluk halus ini, iaitu jin, tidak dinafikan, memang itu kewujudan. Itu suatu wujudan ataupun makhluk. Jadi peranan-peranan mereka ini seumpama subversif, subversif yang boleh mempengaruhi jiwa, pemikiran manusia, kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku manusia itu sendiri. Banyak dalam ayat Quran dan juga hadis-hadis yang menerangkan yang pertamanya menerangkan kewujudan makhluk ini. Sudah tentu orang Islam perlu percaya bahawa adanya makhluk selain daripada manusia, iaitu jin dan syaitan ini, kerana dinyatakan dalam Quran. Kemudian dinyatakan juga sifat-sifat peranan dan juga kefungsian jin-jin dan juga syaitan serta pengaruhnya ke atas manusia. Itu jelas dalam hadis dan juga Al-Quran. Okey. Okey. Boleh faham tak tadi? Boleh Ustaz, Betul boleh. tak? Faham. Terima kasih Ustaz. Sama. Intrapsychic conflict, energy hypothesis, anxiety, defense mechanism, sublimation and breaker studies of defenses. Saya ada hal sikit, kita berhenti sini Boleh? Okey. Ustaz, boleh. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Apa ni? Okey. Boleh. Apa? Tak
isi kehadiran semua. Okay. Kemudian on video sekejap, on kamera. Okay. On camera.